Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin MBI edisi ke-21 2023 bersama saya Akbar Ghazali. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan paparan utama edisi kali ini. Pasar sementara Pasir Pinji dijangka siap Februari tahun depan. Ipoh bakal menjadi bandaraya kesihatan menjelang 2025. Ipoh, bandaraya pertama di negara ini menggunakan konsep Thermowis. Projek pembinaan bangunan sementara Pasar Pasir Pinji yang bernilai 1.54 juta ringgit dijangka siap pada Februari tahun hadapan. Perkara itu diumumkan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Ngah Komeng, apabila proses latihan perunding dijangka selesai bulan ini. Menurut beliau, kesemua peniaga di Pasar Pasir Pinji akan berpindah ke pasar sementara tersebut pada bulan Mac tahun hadapan. Hasil kerjasama antara KPKT bersama dengan Majlis Bandaraya Ipoh. Kita kongsi-kongsi, share the cost dan berjaya dilaksanakan. Pasar ini sementara ini disewa dari pihak TMB di atas tanah seluas 1.7 ekar dan dia akan siap sepenuhnya pada Februari tahun depan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Pasar Sementara Pasir Pinji di Ipoh. Hadir sama pada program berkenaan Ketua Pengarah Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Fazli Muhammad Kenali dan Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin. Sementara itu, Komeng turut memaklumkan pelaksanaan projek pembinaan pasar baharu dijadualkan bermula April tahun hadapan dengan tempoh pelaksanaan mengambil masa 24 bulan dan dijangka siap pada Mac 2026. Ipoh bakal menjadi bandaraya kesihatan menjelang 2025 berikutan keracakan pembinaan beberapa pusat perubatan ketika ini. Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin berkata, setakat ini sebanyak 5 pusat perubatan baharu sedang dan siap dibina di sekitar bandaraya ini. Antara pusat perubatan baharu yang dibangunkan adalah rehabilitasi neurorobotik dan cybernetics kebangsaan Perkeso di Bandar Meru Raya, Hospital Seri Botani serta pusat perubatan Sunway. Dalam plan strategi kita, salah satu sektor yang kita lihat plan strategi Ipoh 2021 sampai 2030 selaras dengan plan Perak Sejahtera. Salah satu aktiviti ekonomi dan juga aktiviti perbandaran kita, masa depan kita, vision kita untuk menggerakkan sektor kesihatan dalam bandaraya Ipoh untuk menjadikan antara bandar kesihatan terbaik dalam negara. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan kempen kesedaran barah payudara dan diabetes Fight for Pink Act for Blue anjuran Hospital Pakar Komuniti Perak di Ipoh. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi memberitahu kesemua projek pembinaan ini dijangka siap pada hujung tahun hadapan akan membuka lebih 8,000 peluang pekerjaan berkaitan sektor kesihatan seperti doktor, jururawat, ahli farmasi dan kaki tangan pentadbiran. Ipoh akan menjadi bandaraya pertama di negara ini yang mengitar semula 100% sisa pepejal menggunakan konsep Thermowis. Hasrat itu direalisasikan menerusi memorandum persefahaman MOU yang dimeterai antara Majlis Bandaraya Ipoh MBI, Thermowis Menkursor Energi Sedang Berhad dan Selekta Spektra. Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin memberitahu Thermowis adalah konsep baharu yang bermatlamat memberi kegunaan tambahan kepada semua sisa dengan mengitar semula dan mengasihkan sisa pepejal isi rumah dengan lebih cekap, cepat dan mudah. Katanya, ia selari dengan konsep ekonomi donat yang menekankan konsep ekonomi kitaran. Kalau jadi dia pertama dalam Malaysia. Kalau Sarawak kita ada hydrogen technology dan kita biasa gunakan gas technology ni, tapi ni the biomass. Kita tukar, senang cerita kita tukar sampah kepada arang. Jadi ini macam industri yang baru lah untuk MBI Industri yang baru untuk MBI lah. Tapi bukan baru dalam dunia. Jadi Western Europe dah biasa amalkan benda ni.
Yang ini akan mengurangkan jejak karbon dalam bandaraya Ipoh. It's up kepada fokus kepada bandar rendah karbon nanti. Ya. Yang ini kita akan lihat dan juga kita buat visi study dulu. Kalanya sekiranya berjalan dengan lancar, mungkin tahun depan kita boleh mulakan pelaksanaan thermal waste ni. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU di antara MBI dengan agensi-agensi untuk pembangunan bandaraya Ipoh. Antara agensi lain yang terlibat dalam MOU berkenaan adalah syarikat Alti Victory Sdn Bhd dan Universiti Kuala Lumpur UniKL. Sementara itu, Kerajaan Perak menyambut baik inisiatif MBI yang akan mengguna pakai kaedah thermal waste bagi sistem pelupusan sampah dan sistem pepejal baharu di bandaraya Ipoh. Menteri Besar Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, langkah bagi menangani isu pencemaran bau dan meningkatkan kualiti kesihatan awam berikutan Ipoh berada di dalam kawasan Geopark Lembah Kinta. Sekarang ni macam kita tahulah, semua sistem pepejal ini diangkut dan dikumpulkan di tempat-tempat yang ditetapkan. Ia memberi kesan bau kepada alam sekitar dan lalat serta tidak baik untuk kesihatan awam. Tapi dengan teknologi thermal waste ini, dia 100% itu diproses. Ya, diproses. So tak adalah keperluan lagi untuk kita menghantar dia di tempat pelupusan itu. Itu maksud dia. Tambah beliau, sekiranya projek ini berjalan lancar di Ipoh, teknologi ini juga akan diperluas ke 14 kawasan pihak berkuasa tempatan PBT di Perak. Sebanyak 359 daripada 1072 premis restoran, kafe dan tempat makan di sekitar bandaraya Ipoh telah dianugerahkan sijil penilaian Grade A dalam tempoh Januari hingga September 2023. Penganugerahan itu dibuat berdasarkan borang pemantauan penilaian establishment makanan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, KPKT. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, antara kriteria yang melayakkan para pemilik premis ini dianugerahkan sijil berkenaan berdasarkan tahap kebersihan terbaik dari sudut premis, penampilan diri, tempat penyediaan makanan serta kemudahan tandas. Setakat ini yang kita punya maklumat, kita punya grade A yang mencapai markah 86 hingga ke 100, kita ada 359 premis grade A daripada 1072 premis yang dinilai. Untuk tahun semasa lah, untuk tahun ni. Untuk grade B, antara 71 hingga 85%, kita ada 2268 premis daripada 3022 premis yang kita nilai. Manakala grade C hanya ada 51 premis. Jadi kalau nak dikirakan, kebanyakan premis kita ni masih dalam grade B lah. Majoriti grade B. Tapi kalau kita punya sasaran ni, kalau boleh grade B ni, kalau sasaran kita lah, kita mau semua grade B yang kita dah ada lebih kurang 2268 ni, kita upgradekan ke grade A dalam tahun 2025. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program penyerahan anugerah restoran dan kafe terbersih serta penyerahan sijil Grade A sempena sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia. Pada program tersebut, restoran Cawanmu, The Garden Ipoh telah mendapat tempat pertama daripada 10 premis makanan berlesen yang menyertai pertandingan restoran dan kafe terbersih tahun ini. Kemenangan itu melayakkan mereka membawa pulang hadiah wang tunai RM1,500 beserta sijil penghargaan. Tempat kedua pula menjadi milik Dragon Seafood Restaurant Sdn Bhd Falim yang menerima wang tunai RM1,000 beserta sijil penghargaan, dan tempat ketiga dimenangi Wing Delight Sdn Bhd Greentown dengan hadiah dimenangi bernilai RM750 beserta sijil penghargaan. Sementara itu, 7 premis lagi menerima hadiah sogahati wang tunai RM250 dan sijil penghargaan. Lebih 3,000 warga Kota Ipoh sertai program Ipoh Low Carbon Day edisi ke-64. Penganjuran kali ini diadakan serentak dengan majlis perasmian ulang tahun ke-5 Geopark Lembah Kinta dan pelancaran International Geopark Run 2024. Program kali ini turut dimeriahkan dengan keberangkatan Raja Muda Perak, Raja Jaafar Raja Muda Musa dan Raja Dihili Perak, Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Afifullah Shah.
Penganjuran Ipoh Low Carbon Day kali ke-64 dimulakan dengan acara Geopark 5 Run sejauh 5 km yang dianjurkan oleh Perbadanan Taman Negeri Perak Geopark. Pelepasan larian ini disempurnakan Datuk Bandar Ipoh bersama Timbalan Pengarah Perbadanan Taman Negeri. Majlis berikutnya diteruskan dengan perasmian ulang tahun kelima Geopark Lembah Kinta dan pelancaran International Geopark Run 2024. Ia telah disempurnakan Raja Muda Perak Raja Jaafar Raja Muda Musa. Majlis pelancaran ini dilangsungkan dengan kerjasama Majlis Bandaraya Ipoh MBI, Perbadanan Taman Negeri, Tourism Perak, Global Exhibition and Conference dan Persatuan Nadi Sihat Malaysia. Pelbagai acara menarik diaturkan sempena penganjuran program berkenaan, antaranya pameran, persembahan nyanyian dan cabutan bertuah. Sebanyak 200 pokok teduhan spesies kelat paya telah ditanam di sepanjang rizab Jalan Hala Mengelebu 13 di Ipoh. Program penanaman pokok itu dilaksanakan menerusi Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Majlis Bandar Ipoh MBI dengan kerjasama syarikat Wedat Steel Wire Sdn Bhd. Inisiatif tersebut dilihat mampu memberi imej baharu yang lebih positif kepada laluan utama kawasan perindustrian selain dapat mengurangkan jumlah karbon di kawasan perindustrian. Terdahulu, Majlis Perasmian Program Penanaman Pokok Teduhan telah disempurnakan oleh Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Hisaq. Hadir sama pada program berkenaan, Ketua WIP MBI Wong Kakiet, Pengarah Kanan MBI Teknikal Azman Muhammad Harun dan Pengarah Eksekutif serta Ketua Pegawai Operasi Syarikat Wedat Steel Wire Sdn Bhd. Untuk info, berdasarkan data penanaman pokok teduhan dari tahun 2020 hingga tahun 2023, pihak MBI telah melaksanakan hampir 6,500 pokok pelbagai spesies dengan ketinggian minima 7 kaki bagi setiap pokok yang ditanam. Sebanyak 10 pihak berkuasa tempatan PBT Perak mengambil bahagian dalam pertandingan kuaya PBT Piala Menteri Besar 2023. Acara yang berlangsung meriah itu telah diadakan di Stadium Indra Mulia, Ipoh. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, penganjuran pertandingan buat kali kedua itu bertujuan untuk menyemarakkan aktiviti kesenian dan kebudayaan menerusi nyanyian lagu-lagu patriotik dan bagi mewujudkan semangat kebersamaan antara PBT negeri ini. Ini tahun kedua lah kuaya di peringkat PBT ni. Pertamanya ialah kita nak wujudkan silaturahim yang lebih baik antara sesama PBT dan juga untuk menggerakkan aktiviti seni ya, di kalangan PBT. Bukan semua PBT ada unit seni. Macam MBI ni dia ada lah. Kita rumah warisan ni. Dan setengah PBT yang kecil ni tak ada. Tapi kita tahu banyak dia punya staff ni ada bakat. Jadi dengan program macam ni, dengan sikit bajet kita bagi kan, jadi dia orang semua yang berminat dalam seni tu, terutamanya seni muzik ni, boleh mendengarkan bakat masing-masing. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan pertandingan kuaya PBT Piala Menteri Besar 2023 di Ipoh. Pada pertandingan itu, MBI diumumkan sebagai juara pertandingan dan naib juara menjadi milik Majlis Daerah Tanjung Malim. Sementara itu, bagi tempat ketiga pula disanang oleh Majlis Perbandaran Taiping, manakala Majlis Perbandaran Manjung meraih tempat keempat. Selain itu, MBI turut dinobatkan sebagai pemenang persembahan terbaik bagi penganjuran kali ini. Hadiah keseluruhannya ditawarkan kepada pemenang bernilai lebih RM6,000. Tandas Awam Restoran Cawan Mu F&B Sdn Bhd telah dinobatkan sebagai pemenang Anugerah Toilet of the Year 2023 bagi kategori restoran. Kemenangan itu membolehkan premis berkenaan menerima hadiah wang tunai RM10,000 beserta sijil dan piala iringan. Pertandingan anjuran Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT itu telah mempertaruhkan 5 kategori iaitu hotel, pusat beli belah, kawasan rehat dan rawat, stesen minyak dan restoran. Majlis Anugerah Toilet of the Year 2023 yang julung kali diadakan itu merupakan hasil cetusan idea Menteri KPKT Ngah Komeng sebagai satu langkah untuk memberi pengiktirafan kepada premis-premis swasta yang berjaya menyediakan tandas-tandas awam yang bersih, menawan dan wangi BMW. Menerusi pertandingan berkenaan, KPKT telah menerima lebih 300 penyertaan. Majlis Bandar Ipoh MBI mengucapkan tahniah kepada semua para pemenang.
Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah mengadakan lawatan kerja ke Medan Indonesia baru-baru ini. Lawatan yang dikelolai Jabatan Perancangan Korporat itu disertai oleh 27 anggota MBI. Lawatan selama 4 hari itu diketuai Pengarah Kanan Perkhidmatan MBI Zulkifli Jaafar Siddiq. Program dimulakan dengan kunjungan hormat ke Pejabat Wali Kota Medan. Sekda Kota Medan Wirijaya Ar-Rahman mewakili Wali Kota Medan Bobby Nusation telah menyambut delegasi daripada MBI bagi sesi pertemuan. Antara tujuan utama kunjungan ini adalah untuk merapatkan hubungan kerjasama dua hala antara Bandaraya Ipoh dan Kota Medan, terutama dari aspek budaya dan pendidikan. Program diteruskan lagi dengan lawatan ke bangunan Konsulat Jeneral Malaysia di Medan. Menerusi kunjungan ini, peserta telah didedahkan dengan peranan dan tanggungjawab Konsulat Jeneral Malaysia di Medan, Indonesia yang dikongsikan oleh Ayub Omar. Pelbagai program menarik telah diaturkan sepanjang lawatan ini diadakan, antaranya lawatan ke Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Mashun serta lawatan ke kawasan-kawasan perniagaan terkenal di Medan. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri Buletin MBI edisi ke-21. Jangan lupa saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.